Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Okey, kita bertemu lagi dalam kelas kita hari ini. Untuk hari ini adalah hari Jumaat 26 hari bulan 3 2021. Ini adalah video pengajaran yang terakhir sebelum kita bercuti seminggu dan lepas tu insya-Allah kita akan bersemuka. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan imbas kembali dahulu pembelajaran kita dalam video pengajaran yang lepas, iaitu dalam video pengajaran yang lepas, cikgu dah terangkan subtopik 4.1 mengenai agama dan kepercayaan masyarakat kerajaan alam Melayu. Itu yang pertama, cikgu dah terangkan kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu yang mana terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah animisme yang berkaitan dengan roh nenek moyang dan juga hyang, dan yang kedua adalah dynamisme yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan yang dipanggil sebagai mana ataupun semangat. Dan selepas itu, cikgu dah terangkan mengenai penyebaran agama Hindu, penyebaran agama Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Dan dalam video pengajaran yang lepas, iaitu pada hari Isnin, cikgu dah terangkan mengenai perkembangan agama, iaitu mengenai perkembangan agama di kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan Champa, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Kedah Tua dan juga kerajaan Gangganegara. Okey, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah selepas mengikuti pembelajaran hari ini, cikgu harap murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu sistem pemerintahan beraja masyarakat kerajaan alam Melayu dan juga menerangkan sekurang-kurangnya satu kebijaksanaan pemerintah masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, untuk aktiviti video pengajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, cikgu akan terangkan mengenai keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu yang mana cikgu akan terangkan dua, iaitu yang pertama adalah sistem pemerintahan beraja dan yang kedua mengenai kebijaksanaan pemerintah. Okey, selepas itu cikgu akan beri latihan dan cikgu harap kamu jawab latihan yang diberi. Okey. Okey, kita mulakan dengan video pengajaran kita hari ini iaitu 4.2 keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan keunikan warisan masyarakat alam Melayu tadi? Okey, untuk ini murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 60. Okey, keunikan warisan ini bermaksud legasi kebijaksanaan dan juga keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah-pemerintah yang terdahulu untuk diwarisi oleh generasi-generasi yang seterusnya. Kerajaan alam Melayu ini memiliki keunikan warisan seperti sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosio budaya dan juga amalan beragama. Keunikan warisan inilah yang menjadikan tamadun Melayu ini gemilang seperti tamadun-tamadun dunia yang lain. Untuk kelas hari ini, cikgu cuma akan terangkan mengenai pemerintahan beraja dan juga kebijaksanaan pemerintah. Untuk perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan juga amalan beragama, cikgu akan terangkan dalam kelas yang seterusnya insya-Allah semasa kita bersemuka nanti. Okey, kita teruskan kepada sistem pemerintahan beraja. Kita tengok apa benda yang dimaksudkan dengan sistem pemerintahan beraja ni. Okey, sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu ni berasaskan sistem beraja yang mana keunikan warisan sistem pemerintahan di alam Melayu ni dapat dilihat apabila pemerintah mengasaskan pengaruh agama
dan pentadbiran. Dalam pentadbiran, raja ni menjadi tonggak utama kerajaan, yang mana raja ni adalah pemimpin yang menjadi tonggak utama yang memimpin bawahan-bawahannya. Okey, kedudukan raja ni diperkukuh dengan sistem pemerintahan yang dibantu oleh para pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Yang mana rakyat-rakyat bawahan ni mestilah taat kepada pemimpin dan juga raja pada ketika itu. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu pemilihan raja. Macam mana pemilihan raja pada ketika dalam antara masyarakat kerajaan alam Melayu ni? Okey, pemilihan raja adalah berasaskan keturunan dan juga pembesar mengesahkannya. Pembesar ni akan sahkan betul ke tak dia keturunan yang sesuai untuk dijadikan sebagai raja. Keturunan diraja ni dianggap sebagai suci dan juga berdaulat. Raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera seperti dalam kerajaan Funan dan juga Champa. Wanita keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah seperti dalam kerajaan Majapahit. Okay, dalam kerajaan Funan dan juga Champa, raja boleh tergolong dalam kalangan tentera. Manakala dalam kerajaan Majapahit pula, wanita boleh dipilih sebagai raja. Tak terhad kepada lelaki sahaja. Okey, kita teruskan dengan yang kedua iaitu kedudukan raja. Macam mana kedudukan raja semasa di masyarakat kerajaan alam Melayu ni? Okey, semasa pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, raja ni dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Lepas tu, kedatangan Islam memperkenalkan konsep khalifah dan raja-raja sentiasa ditaati. Mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan perbuatan tersebut adalah menderhaka. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga iaitu gelaran pemerintah. Apa gelaran-gelaran pemerintah yang diberi pada ketika itu? Okey, pengaruh Hindu dan Buddha ni memasyurkan gelaran raja dan maharaja. Okay, gelaran sultan digunakan setelah kedatangan Islam. Okay, sebelum kedatangan Islam dan sebelum digelar sultan, mereka menggunakan gelaran raja dan maharaja. Lepas tu bila Islam datang, barulah gelaran tu ditukar kepada sultan. Raja juga digelar bagi menggambarkan kebesaran kuasa seperti raja di gunung dan juga maharaja di pulau. Terdapat golongan raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Misalnya, sebagai contohnya, Raja Funan, Raja Champa, Raja Angkor dan Raja Sriwijaya yang menggunakan gelaran Sanskrit iaitu Varman. Yang mana raja-raja di 4 buah kerajaan alam Melayu ni menggunakan gelaran Sanskrit yang mereka sebut sebagai Varman bagi pemerintah mereka. Okay, gambar rajah di sebelah kanan ni adalah ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menunjukkan situasi menyembah raja. Okay, daripada gambar rajah ni juga kita boleh lihat bahawa rakyat-rakyat bawahan mentaati raja dan juga pemerintah yang unggul pada ketika itu. Okey, cikgu dah selesai terangkan mengenai sistem pemerintahan beraja. Okey. Kita akan teruskan dengan seterusnya iaitu mengenai kebijaksanaan pemerintah. Kita akan lihat apakah kebijaksanaan pemerintah pada ketika itu. Okey, yang pertama mengenai kebijaksanaan pemerintah adalah dengan memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Okey, pemerintah pada waktu itu memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan,
pusat pertempatan dan juga pelabuhan, iaitu di pesisir pantai ataupun lembah sungai. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan pemerintah menggunakan alam sekitar dalam yang pertama dalam memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur seperti lembah sungai. Sebagai contoh adalah di Kerajaan Angkor dan juga Kerajaan Majapahit, yang mana sungai pada waktu itu adalah berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Seterusnya adalah memilih tempat yang menjadi laluan antarabangsa timur dan juga barat seperti Pelabuhan Oak Hill di Funan, di Kerajaan Funan dan Palembang di Srivijaya. Kebijaksanaan pemerintah juga adalah dengan mengambil kira petunjuk arah yang memudahkan pedagang untuk singgah di pelabuhan seperti bukit atau gunung dan juga teluk. Sebagai contohnya adalah Gunung Jerai yang mana pada waktu itu menjadi mercu tanda Kerajaan Kedah. Fungsi bukit dan teluk juga adalah bagi membantu dalam aspek pertahanan, iaitu bukit dan teluk menjadi kubu-kubu pertahanan untuk masyarakat kerajaan Alam Melayu pada ketika itu. Kebijaksanaan pemerintah ni merupakan ciri unik yang membolehkan kerajaan Alam Melayu untuk berkembang dengan cepat dan juga untuk bertahan dengan lama. Hal ini menyebabkan kerajaan luar untuk tertarik bagi menguasai kerajaan Alam Melayu ni. Kebijaksanaan pemerintah dalam memilih lokasi yang strategik diwarisi hingga ke hari ini. Sebagai contoh, dalam buku teks muka surat 61 yang mana terdapat gambar Rajah Tasik Tonle Sap. Saya tunjuk. Ini. Dalam buku teks muka surat 61 terdapat gambar Rajah Tasik Tonle Sap di Kemboja yang merupakan kawasan yang subur dan menjadi sumber air minuman serta aktiviti pertanian masyarakat kerajaan Angkor. Dan Tasik itu masih kekal berfungsi hingga ke hari ini. Ini adalah salah satu kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu. Kita sambung. Kita sambung dengan kebijaksanaan pemerintah yang kedua, iaitu mengenai menjalinkan hubungan diplomatik. Pemerintah ni menjalinkan hubungan diplomatik yang berterusan bagi menjamin kemakmuran kerajaan. Kebijaksanaan pemerintah dilihat melalui bentuk hubungan diplomatik, iaitu yang pertama adalah melalui hubungan persahabatan, iaitu sebagai contoh Kerajaan Srivijaya ni mengirimkan utusan persahabatan ke China pada abad ke-7. Kerajaan Majapahit ni menjalinkan persahabatan dengan China pada abad ke-14, iaitu kenapa Kerajaan Srivijaya ni ada hubungan persahabatan dengan China, iaitu ketika Kerajaan Srivijaya ni diserang musuh ataupun ancaman-ancaman lain, China akan membantu Kerajaan Srivijaya. Itulah kegunaan hubungan persahabatan yang terjalin pada waktu itu. Seterusnya adalah bantuan ketenteraan ataupun senjata, iaitu sebagai contohnya adalah masyarakat Chola daripada India menghantar bantuan tentera ke Srivijaya bagi membantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Yang terakhir, iaitu bentuk hubungan diplomatik yang terakhir adalah dengan melalui perkahwinan.
Iaitu sebagai contohnya adalah perkahwinan pemerintah Majapahit, iaitu Raden Wijaya dengan puteri kerajaan Singgasari pada abad ke-13. Dengan perkahwinan pemerintah Majapahit iaitu Raden Wijaya dengan puteri kerajaan Singgasari pada abad ke-13 tu telah membentuk hubungan diplomatik antara dua kerajaan iaitu kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Singgasari. Itu adalah contoh-contoh kebijaksanaan pemerintah yang dilihat melalui bentuk hubungan diplomatik yang dijalankan pada ketika masyarakat kerajaan Alam Melayu. Hubungan diplomatik ini penting untuk memelihara kedaulatan kerajaan iaitu bagi mendapatkan perlindungan seperti cikgu dah terangkan tadi, meluaskan jaringan perdagangan dan juga bagi memperkukuhkan agama dan juga budaya. Oleh sebab keunikan dan juga faedah yang diperolehi, kelangsungan hubungan tersebut diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Melayu selepasnya sehingga ke hari ini. Okey, cikgu dah selesaikan penerangan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan juga sistem pemerintahan beraja. Okey, untuk kesimpulan video pengajaran kita pada hari ini adalah dapat disimpulkan bahawa sistem pemerintahan beraja yang dilaksanakan dalam kerajaan Alam Melayu terbukti berjaya mengangkat kemasyhuran kerajaan dan juga pemerintahannya. Sistem yang unik dan berkesan ini diwarisi pula oleh kerajaan Melayu yang lahir selepas kerajaan tersebut. Dan sistem pemerintahan beraja ini masih diamalkan hingga ke hari ini dengan pengubahsuaian mengikut peredaran masa di beberapa buah negara. Okey. Cikgu dah selesai penerangan untuk video pengajaran kita pada hari ini. Seterusnya, untuk latihan, cikgu dah hantar link dalam grup WhatsApp kelas kamu, iaitu cikgu nak kamu jawab latihan dalam word wall ni. Okey, cikgu tunjuk sikit latihan kita. Okey, murid. Latihan kita tak susah. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 60 dan 61 dan juga penerangan cikgu tadi. Okey. Yang ni adalah mengenai sistem pemerintahan beraja, pemilihan raja. Raja dipilih berasaskan apa dan disahkan oleh pembesar. Okey, untuk ni jawapannya adalah keturunan. Okey, drag, letak. Yang kedua, raja boleh dipilih daripada golongan apa di kerajaan Funan dan Champa. Okey, jawapan dia adalah tentera kan? Okey, tarik je. Yang ketiga, apa keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah di kerajaan Majapahit? Okey, macam cikgu terangkan tadi, wanita keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah di kerajaan Majapahit. Okey, lepas dah siap, murid tekan submit answer. Nanti dia akan semak berapa betul dan berapa salah. Okey, murid-murid cuma perlu habiskan jawab sampai 5. Itu sahaja. Okey. Itu sahaja untuk latihan. Okey, untuk kelas yang seterusnya, cikgu nak murid-murid baca dahulu muka surat 62 iaitu mengenai kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Alam Melayu. Seterusnya, muka surat 63 mengenai perkembangan sosio-budaya. Dan akhir sekali adalah muka surat 64 mengenai amalan beragama. Kita akan sambung dalam kelas dan cikgu akan terangkan dan kita akan buat aktiviti-aktiviti yang lagi menarik dalam kelas. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu harap kamu buat latihan yang cikgu bagi dan juga siapkan modul PDPR bab 2. Kita akan bincang dalam kelas apabila buka sekolah nanti. Pastikan siap. Sebab nanti kita akan bincang sama-sama.
Okey, jangan lupa jawab latihan, jangan lupa ulang kaji pembelajaran yang lepas, pembelajaran yang akan datang. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kita jumpa dalam kelas bersemuka nanti insya-Allah. Sekian, terima kasih.